Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanyakan pada siapa-siapa sahaja dalam dunia ini, apakah permintaan dia yang paling dia teringin sekali, yang sangat diharapkan untuk dia dapat pada satu hari nanti, khususnya di syurga nanti, apa yang paling dia nak? Semestinya kita nak supaya dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertemu dengan Nabi bukan setakat dapat berjumpa dengan Nabi, sebab kedudukan Nabi bukan kedudukan yang biasa-biasa. Nabi berada di syurga Firdaus. Nabi berada pada tingkat syurga yang tertinggi, dan kita berharap sangat kita dapat sekurang-kurangnya boleh jadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Jadi amalan dia apa? Saya akan kongsikan pada kawan-kawan semua antara amalan-amalan yang mudah-mudahan berdasarkan hadis-hadis Nabi, insya-Allah melayakkan kita untuk dapat rezeki berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindui. Apa amalan dia? Pertama sekali adalah memperbanyakkan sujud. Amalan yang pertama ialah memperbanyakkan sujud, memperbanyakkan solat-solat sunat. Kerana pernah satu ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anha, ketika Nabi mempelawar kepada beliau untuk mintalah apa yang dia nak minta, akan tetapi faqultu, kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu an, kata beliau, as'aluka murafaqatak fil jannah ya Rasulullah, aku teringin sangat nak menjadi temanmu di dalam syurga, aku teringin nak jadi temanmu di dalam syurga. Lalu apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata baginda Nabi, fa'aini ala nafsika bikasrati sujud. Nabi kata, bantulah aku untuk aku tolong kamu dengan kamu memperbanyakkan sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya kalau nak berjiran dengan Nabi, amalan pertama iaitu dengan memperbanyakkan solat-solat sunat. Sama ada yang solat tengah malamnya, yang di siang harinya. Jangan pernah tinggal apa saja solat sunat. Peluang dan kesempatan yang kita ada ni, kita buat saja sebanyak-banyaknya solat-solat sunat berdasarkan panduan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, amalan untuk menjadi jiran Nabi dalam syurga. Yang kedua ialah mendidik anak perempuan kita dengan sebaik-baik didikan, dengan sebagus-bagus tunjuk ajar. Pada siapa ni? Pada anak perempuan kita. Bagi kawan-kawan penonton yang ada anak perempuan, didik dengan sebaik-baiknya. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahataini adamma asabi'ahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh dia jaga kedua orang anak perempuan dia, maknanya anak perempuan dia bukan seorang, ramai pula tu, sampai besar, dan wanita ataupun anak perempuan tu jadi perempuan yang solehah, mukminah, jadi perempuan yang bertakwa, perempuan yang baik, tahu jaga harga diri, maruah diri, kehormatan semua, maka bapa dia tu nanti, parent dia tu nanti dengan aku, kata Nabi SAW, seperti ini. Ni, rapat macam ni nanti dalam syurga. Sebab apa? Sebab perbuatan tu bukan senang. Nak didik anak perempuan ni bukan mudah, tuan-tuan. Kata orang, enak sekali makan berangan, buah berangan dari muka. Anak lelaki berlawan lengan, anak perempuan berlawan lidah. Itu dia ada dugaan dia. Kalau didik anak perempuan ni, sama ada didik anak perempuan, anak lelaki pun ada dugaannya yang tersendiri. Maka itu amalan yang kedua, didik anak perempuan kita dengan ketegasan dan juga kasih sayang seorang ayah dan juga ibu. Yang ketiganya, amalan yang ketiga untuk kita mudah-mudahan jadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Saya nak ngajak para penonton, jom kita saksikan klip video ini. Bagaimana pula nak jadi jiran syurga melalui cara yang ketiga ini. Pernahkah anda terfikir untuk berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Indahnya, Masya Allah. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dan orang yang menjaga anak yatim dalam syurga nanti seperti ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta membuka kedua-duanya. Sungguh jelas, barang siapa yang menjaga kebajikan anak yatim atau seumpamanya, maka dia akan dijanjikan tempat yang cukup istimewa di syurga dan berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menyumbang kepada pembinaan asrama dan sekolah anak-anak yatim dan asnaf iman dan amal Sungai Buloh, Selangor yang bakal menempatkan lebih 100 anak yatim dan asnaf yang memerlukan jagaan serta kasih sayang kita semua. Ketika ini, rumah sewa yang agak kecil dan terhad menjadi tempat anak-anak ini berteduh dan menumpang kasih. Dengan kapasiti yang terhad, tak ramai anak yatim dan asnaf yang dhaif serta memerlukan dapat dibantu. Bangunan asrama dan sekolah yang baru ini juga bakal mempunyai bilik penginapan yang lebih selamat dan selesa, surau, kelas-kelas pengajian serta pelbagai lagi kemudahan untuk anak-anak yatim dan asnaf ini membesar dengan ilmu serta kehidupan yang lebih sempurna. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya pada hari kiamat." Janji Allah sungguh jelas. Jika kita bantu anak-anak yatim ini tunaikan hajat mereka untuk memiliki asrama dan sekolah yang baru, insya-Allah Allah akan tunaikan hajat kita. Dan sekiranya kita lapangkan kesusahan yang dialami anak yatim dan asnaf ini melalui sumbangan kita, insya-Allah Allah akan lapangkan kesusahan kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Itu dia. Nak jadi jiran Nabi yang seterusnya, yang ketiga tadi saya sebut apa amalan dia? Iaitu dengan kita menyantuni anak-anak yatim. Apatah lagi mereka sedang sangat memerlukan dana, memerlukan sumbangan tuan-tuan semua untuk nak dibinakan kompleks ataupun bangunan yang lebih selesa bagi menampung jumlah mereka yang sedia ada ini. Mudah-mudahan orang yang menyumbang, yang memberikan ataupun berkongsi rezeki dengan anak-anak yatim ini insya-Allah jadi jiran Nabi di syurga nanti. Dan yang keempat amalan untuk menjadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti adalah memiliki akhlak yang comel, memiliki akhlak yang baik, memiliki sifat peribadi yang luhur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang aku cinta, orang yang aku sayang dia itu dan juga orang yang akan dekat dengan aku pada hari kiamat nanti. Maknanya orang tu dahlah Nabi pertama, Nabi sayang kat dia. Lepas tu dia pula akan didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi jiran Nabi dalam syurga. Didekatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti adalah orang yang ahasinakum akhlaqa, iaitu orang yang comel peribadi, elok budi pekertinya. Inilah orang yang bertuah tuan-tuan. Jadi jiran Nabi dalam syurga nanti sebab orang yang berperangai baik. Dia macam inilah tuan-tuan, kata guru saya. Macam mana kita nak tahu yang kita ni orang yang berakhlak baik ke tidak? Senang saja. Tuan-tuan tengok pada dua perkara. Tuan-tuan tengok pada diri tuan-tuan, saya tengok pada diri saya sendiri, sama ada percakapan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, apa sajalah yang kita, cara kita melayan masyarakat, cuba tengok pada dua perkara ini. Nak tahu kita ni bagus tak bagus akhlak perangai peribadi kita ini, dua perkara. Pertama sekali,
iaitu sejauh mana kita memberi manfaat pada masyarakat. Hidup walau sekejap tapi biar bermanfaat. Kalaupun kita dah meninggal sekalipun, banyak orang dapat ambil manfaat daripada sepanjang kita hidup di dunia dulu ni. Oh, kalau dia ada dulu, dialah yang tolong buat itu, buat ini. Kalau dia ada dulu, dialah yang... Nampak tak? Orang masih menyebut-nyebut. Kita bukan nak sangat, bukan nak diriak, tidak. Tapi sekurang-kurangnya orang akan kenang kebaikan yang kita telah tinggalkan. Bagaikan jadi legacy kebaikan yang kita tinggalkan di muka bumi ini. Pertama, jadi manusia yang bermanfaat. Yang kedua, elakkan diri kita daripada menyusahkan orang. Kata orang bijak pandai, kalau tak mampu memberi manfaat, jangan beri mudarat pada orang. Kau dah lah tak dapat bagi manfaat ke orang, kau menyusahkan orang pula. Orang rasa macam, ya Allah, bila nak mati mamat ni, tak mati-mati lagi menyusahkan orang, betul ya? Tak mau jadi macam tu. Jadi orang yang walau hidup seketika memberi manfaat. Kalau hidup panjang sekalipun, juga melebar luaskan manfaat pada semua orang, dan jangan sesekali memudaratkan orang lain. InsyaAllah dengan itu Allah akan sayang kita, Allah akan bagi rezeki kurniaan, malah Allah Ta'ala akan bagi peluang kita untuk berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabat-sahabat Nabi yang dah berjuang, berperang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada puncak keinginannya untuk bertemu lagi Nabi di dalam syurga. Apatah lagi kita yang tak pernah bertemu dengan Nabi. Takkan tak ada teringin, takkan tak terlintas di hati keinginan kita untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat kucup tangan Nabi, dapat berbual-bual dengan Nabi, bermesraan dengan Nabi kelak di syurga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.